Adakah orang Melayu hari ini nak bermain dengan emosi yang sebenarnya... Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Ramai teman-teman dah masuk ni saudara. Saya ada saudara kita Syed Abdul Hakim dari Singapura. Apa khabar sahabat? Moga orang Singapura sihat-sihat walafiat ya saudara. Saudara Ramzo, saudara Zamari LC, Hani Abdullah, Elias Muhammad, Puan Nurliza, saudara Pak Chu dari Langkap. Cuaca terang hari ini. Memang pun saudara, sebab saya pun ada tamu saya agak istimewa malam ni saudara. Saudara Ahmad Map, saudara Rusmini dari Pontian. Apa khabar orang Pontian? Moga sihat walafiat di Pontian. Jauh di Johor saudara. Saudara Muhammad Paridan Tukiman, saudara Abdul Zalih, saudara Nur Ali, Raja Kamal, Raja Bazian, Sungai Petani macam mana aku? Moga sihat-sihat walafiat di sana ya. Hani Abdullah, saudara Yusof Awang dari Tanah Merah. Bagaimana sekarang di Tanah Merah? Mungkin suasana sekarang ni alhamdulillah. Kabarnya banjir pun semakin susut, tinggal 14 orang aja rasa di Kelantan. Saudara Azhar M, saudara Raja Kamal, Raja Bazian, saudara Syed Abdul Hakim, Puan Hamidah Daud, Cik Awang, apa khabar Cik Awang? Saudara Pak Aziz dari Kuantan. Hari ni saya ada orang Pahang datang ke studio saya malam ni saudara. Saudara Rahman Abdullah dari Johor Bahru, Tuan Haji Azhar Abdul Manaf, Saudara Muhammad Ali dari Tampin Negeri Sembilan. Tamu saya ni pun dia kata dia baru balik dari Negeri Sembilan katanya. Sebentar lagi kita akan cakap. Begitu juga Saudara Ahmad Hazami, Tumpat macam mana? Dah habis dah sekarang ni? Baik, saya tak mau menghabiskan banyak waktu. Mana teman-teman yang sempat saya santuni, yang tak sempat usai nanti saya akan santuni satu persatu, saudara. Hari ini saya banyak berterima kasih kerana tetamu saya agak istimewa, iaitu saudara Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Ini sahabat nama saya, saudara. Beliau merupakan dulu zaman saya perjuangan kami dalam pergerakan pemuda. Beliau jadi ketua pemuda Lipis ya. Dan kemudian waktu saya meninggalkan pemuda, saya bergaduh sekejap waktu itu saya tak mahu apa-apa jawatan pun dalam pemuda. Beliau menjadi pengurusi tetap pergerakan pemuda UMNO Malaysia, menggantikan Allahyarham Tan Sri Megat Junid. Jadi saya masih ingat 2014. Ya. Beliau tidak 2004. tak lain tak bukan adalah saudara Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Dan beliau juga kini menjadi timbalan pengurusi tetap UMNO, sebab itu pakai baju merah. Datuk. Yang kedua, beliau juga adalah merupakan Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan. Nak cerita pasal duit saudara, Angkasa. Apa khabar Datuk? Selamat datang Datuk. Okey, alhamdulillah, terima kasih saudara Datuk Kamal Amir. Ya. Lama tak jumpa ya. Ya. Ada kerinduan. Ya. Sahabat. Kita satu perjuangan Ya, terima kasih. Saudara, saya nak cerita saya dengan Datuk Abdul Fattah ni saudara. Banyak dulu waktu kami berjuang, kita tak ada duit. Waktu itu Datuk ingat Datuk? Datuk telefon saya, dia kata, "Mal ada dekat mana?" Saya kata, "Saya ada dekat pejabat UMNO." Dia kata, "Datuk kat mana?" Masa tu, "Dah, you kat mana?" Dia kata. "Air depan hospital Tan Cikun." Kereta tercabut tayar saudara. Ini bukan saya bohong. Tu memang. Kalau saya bercerita tentang perjuangan kami waktu tu, memang tidak ada. Betul ya? Betul. Bagaimanapun bersama-sama dengan saya saudara Jack. Apa khabar Jack? Alhamdulillah jadi sihat. monitor lagi. Terus ya Jack, apa lagi nak cakap pada kawan-kawan kita ni? Sila Jack. Selamat datang. Saya ni sebenarnya dah kali ketiga cepat. Akan je tetaplah nampak gayanya. Jadi ini timbalan pengurusi tetap, saya jadi moderator tetap. Saudara, sebab tu saya katakan hubungan saya dengan Datuk Fattah ni terlalu lama, dan kami kadang-kadang bila tak jumpa ada kerinduan Datuk ya. Saya nak tanya perkembangan kawan-kawan macam mana sihat. Ya, betul. Ada kawan-kawan dah tak ada. Ya. Macam Al-Fatihah untuk mereka lah. Azizan. Dan ada Azizan. juga seangkatan dengan kami waktu tu dia ketua pemuda, jadi Perdana Menteri. Jangan lupa, itu kita mengamuk tu bila tak betul. Ingat Datuk? Ya, Datuk Sri Sabri. Datuk Ismail Sabri. Waktu itu jadi ketua pemuda bahagian Temerloh. Ya. Datuk politik arwah Datuk Sabri Tan Sri Sabri. Jadi artinya saudara, waktu itu perjuangan kami bukanlah perjuangan yang meletakkan kepentingan peribadi. Tak ada. Macam Datuk Fattah, dia dalam keadaan tak berduit pun datang juga Kuala Lumpur, turun. Menyokong UMNO. Baik, itu cerita UMNO dulu, tapi kita nak bercakap tentang koperasi ya. Sebelum saya lepas dekat Jack, saya nak tanya kepada Datuk terus terang Datuk. Kabarnya di bawah Jangkasa sekarang ni ada berjuta. Berapa sebenarnya jumlah ahli koperasi
Okey, terima Ya. kasih Datuk Kamal Amir, Datuk Amir. Bila kita bercakap pasal gerakan koperasi di Malaysia, Hmm. kita ada 3 badan, 3 badan, 2 agensi kerajaan, 1 Apex ataupun Badan Induk Gerakan Koperasi. Sehingga terkini, yang senarai data yang dikeluarkan oleh SKM, sebab SKM ni dia regulator. Ya. Dia mendaftar koperasi, pastikan koperasi berjalan mengikut undang-undang, dan dia juga menguruskan peruntukan yang diberikan oleh kerajaan. Ada peruntukan Ada ya, Ya. kepada koperasi-koperasi. Okey. Tukar minta angkasa. Ah. Maksudnya kita akan bercakap. Kita kata bajet yang diberi kepada gerakan koperasi melalui SKM kata tak cukup. Ya, ya. Kita akan bercakap lah. Ah. Itu tugas angkasa sebagai Apex. Selepas itu kita ada lagi satu IKMA. IKMA ni Institut Koperasi. Ini Institut Koperasi Malaysia, iaitu badan agensi kerajaan yang bertanggungjawab untuk memberi pendidikan Ya. mengenai perniagaan, mengenai prinsip koperasi kepada lembaga dan juga ahli-ahli koperasi. Ya. Itu IKMA. Dan satu lagi Angkasa lah. Angkasa ni kita koperasi. Ya. Dia dalam kategori, dalam koperasi ni dia ada 3 kategori. Okey. 3 jenis lah. Ya, ya. 3 jenis. Satu, koperasi asas. Koperasi asas macam kita semua dalam ni ada 20 orang. Kita pun fikir nak mulakan perniagaan dan kita 20 orang bersetuju untuk secara sukarela mengumpul modal dan menjalankan aktiviti perniagaan untuk tujuan meningkatkan taraf ekonomi kita. Itu koperasi asas. Sekarang ni koperasi asas nak tubuh perlu 20 orang je. Berbanding dengan 10. Sekurang 20 orang. Ya. Tak macam dulu. Dulu sangat mungkin zaman kita dulu 100. Oh, Lepas ya. tu turun 50. Dan sekarang 20. 20. Jadi mudah. Memudahkan gerakan koperasi. Mudahkan penubuhan gerakan koperasi. Kerana kerajaan berpendapat, dan ini jadi dasar, pun jadi dasar. Dasar ni dibuat ketika mantan PM kita yang berbagai tun. Okey. Tun ni bukan Tun Mahathir. Tun Abdullah Mat Badawi. Oh. Pada waktu tu dia membuat dasar supaya koperasi ni diiktiraf sebagai sektor 3 yang memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara. Dan ini sejajar dengan deklarasi yang dibuat oleh PBB United Nations melalui ILO. Ya. Ini badan ILO lah yang bertanggungjawab. Dia kalau kesihatan WHO kan. Yang ni ILO mengenai koperasi. Dan semua negara dalam dunia ini mengiktiraf koperasi sebagai sektor 3, iaitu selepas sektor awam. Okey. Ini kerajaan. Lepas tu sektor swasta. Yang ni private. Ya. Dan sektor 3 ialah gerakan koperasi. Itu betul. Jadi sehingga 31 hari bulan sehingga 30 hari bulan Jun 2023 ni terdapat 15,556 buah Koperasi gerakan koperasi di seluruh negara. di seluruh negara dengan ahli Ya. iaitu koperasi dengan ahlinya berjumlah 7.3 juta orang. Lebih ramai daripada ahli UMNO ni. Jauh. Kalau saya ingat kalau dari segi, kalau kita lihat dari segi politik ataupun NGO, Ya. kalau kita tengok NGO, macam NGO dan Majlis Belia Malaysia lah, kita tahu yang paling besar. Majlis Belia Malaysia pun tak sampai jumlah ini. Ya. Kemudian kalau dari segi politik, saya ingat campurlah UMNO, campur MIC, campur dengan MCA. MCA, BN. ABN lah. Ya.
Tak sampai. Tak sampai. Tak UMNO sendiri baru 32 juta 3 saja. bulan 2 juta, tambah lagi tak sampai. Itu 7 juta. 7 juta. Dan suka saya beritahu, daripada jumlah 3 juta, kira-kira 1.5 saja yang tak boleh mengundi. Maksudnya pelajar sekolah. Boleh sekolah. Koperasi sekolah ni yang Ada bawah juga 80. sekolah, Yang lain katalah 2 juta. Maksudnya 5.3 juta adalah pengundi. Pengundi. Jadi kalau Presiden Angkasa nak bertanding, makna kita dah ada lah. Oh, mana kalau Datuk nak bertanding, Datuk dah ada 5 juta pun ada logiknya lah. Ya, begitulah. Begitulah. Itu ahli ya. Cuma tadi jumlah selain daripada itu, saya nak bagi tahu supaya faham. Selepas pada koperasi asas tu, dia tadi koperasi asas tadi dia bergabung 2-3 koperasi, iaitu dia jadi gabungan koperasi, konsortium dan sebagainya. Itu koperasi menengah, dipanggil secondary koperasi. Yang ni untuk membuat perniagaan yang lebih besar lah, yang lebih mencabar. Yang tadi asas tu lebih kepada untuk memberi penafat kepada kumpulan itu saja. Contoh sebagai contoh kampung saya di Kuala Lumpur, Lubuk Kulit ni dulu nak pergi ke Kuala Lumpur kena naik bot. Lepas tu jalan balak. Jadi kalau nak beli barang runcit sukar, kemudahan tak ada. Jadi kita pun tubuh koperasi. Jadi koperasi lah akan bertindak untuk membeli barang keperluan harian penduduk kampung, dia jual melalui koperasi untuk ahli-ahli. Jadi tak payahlah ahli-ahli pergi. Harga pemurah sebab boleh bagi saya bukan. Itu dia punya contoh. Itu. Dan satu lagi ialah koperasi APEC, koperasi Indo. Dia kalau nak lihat peranan dia macam Kesatuan Kerja lah, MTUC. QPEC. Dalam QPEC tu ahli dia semua pertubuhan-pertubuhan persatuan yang membela kepentingan masing-masing. Persatuan guru-guru contoh, persatuan pekerja JKR. Ni tu. Jadi angkasa dia fungsi dia macam tu juga. Maknanya dia akan menyatukan semua koperasi yang ada ni dalam satu kumpulan dan menjadi ahli angkasa untuk angkasa membawa suara-suara mereka, mengemukakan pandangan mereka, satu. Keduanya, mewujudkan jaringan sama ada perniagaan dalam negara dan juga luar negara. Dan kajian juga selalunya akan menggunakan angkasa untuk menyampaikan mesej yang perlu diberi kepada ahli koperasi. Itu the role angkasa. Dan dia maksud tadi ahli angkasa ni koperasi, bukannya individu. Tapi automatik lah, indirectly, bila ahli dia jadi ahli angkasa, of course lah individu tu. Automatik lah menjadi angkasa. Subjek kita malam ini saya ada di Datuk, kita nak bagaimana kita nak menjana ekonomi bangsa. So Jack mungkin ada persoalan sebagai anak muda. Jack mewakili anak muda tu. Sebab itu memang saya mahu dia bersama dengan saya supaya aspirasi. Kita pun memang sila Jack. Mengalu-alukan sangat golongan remaja. Belia ialah orang muda ni untuk menjadikan koperasi sebagai platform untuk memulakan perniagaan. Dia tak payahlah masuk koperasi orang yang dah sedia ada. Saya sebenarnya nak cakap seronok dengar apa Datuk Seri berbicara ni sebab teringat dekat kampung saya pun lepih juga. Belah mak saya. Jadi senang nak masuk kan. Kita mana orang faham kampung Rodong. Kawan. Rodong ni kawan. Kita godong lah. Tapi itulah macam mana Datuk Seri ada sebut tentang benefit yang sebelum ni telah dimentionkan. Apa lagi selain daripada itu, setiap ahli koperasi ni, orang luar nak tahu juga apakah struktur untuk koperasi itu apa sebenarnya. Adakah setiap ahli dalam koperasi itu ada share dalam koperasi ke macam mana struktur? Oh, yes. Itu perkara pertama yang perlu diselesaikan. Dia macam saya sebutkan, fungsi dia macam juga matlamat ataupun objektif organisasi yang ditubuhkan untuk kepentingan ahli. Dalam gerakan koperasi ini seperti mana yang saya sebutkan tadi,
tarif koperasi yang sebenarnya adalah pertubuhan ataupun satu kumpulan manusia yang berpakat secara sukarela tanpa paksa untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, sosial dan budaya. Itu punya tarikh dia. Itu matlamat. Itu dia punya konsep dia. Maksudnya tadi kalau kita ada 20 orang tu, kita setuju untuk tubuh koperasi, tujuannya untuk meningkatkan ekonomi kita. Jadi dalam konteks ni sudah tentulah ianya juga sama juga macam syarikat. Bila kita nak buat bisnes, kita akan pilih syarikat. So dalam konteks dunia lah dan juga di Malaysia, kita ada tiga je platform kalau kita nak buat perniagaan. Pertama, enterprise. Ini kecil lah kan. Itu maknanya enterprise ni kau seorang. Maknanya model kau seorang, tak campur orang lain. Lepas tu Senayan Berhad. Senayan Berhad ni termasuklah Berhad. Senayan Berhad tu dulu macam dulu kena berapa orang untuk tubuh syarikat. Tapi sekarang pun lebih kurang tu, tapi dia berbeza sikitlah. Maknanya Senayan Berhad ni skop dia lebih luas lah dan dia pun boleh ramai ahli. Dan satu lagi lah gerakan koperasi. Jadi koperasi ni bila dah tumbuh mesti nak ada modal. Nak buat perniagaan tak ada modal tak boleh. Untuk itu maka tiap-tiap orang kena menyumbang modal. Mula-mula. Jadi dia akan tentukan modal minimum berapa. Itu pulang pada persetujuan masa mesyuarat agung. Persetujuan pada pakatan kita lah. Maksudnya kalau kita setuju modal permulaan ni 1,000 satu orang, maka semua orang kena keluar kurang-kurangnya 1,000 untuk membolehkan dia menjadi ahli penuh. Itu dia panggil saham minimum lah. Saham minimum. Jadi semua orang terpulang. Ada sekarang ni oleh kerana orang sudah melihat gerakan koperasi adalah satu daripada instrumen ataupun platform untuk mereka menjalankan perniagaan. Jadi banyak khususnya koperasi yang ditubuhkan oleh golongan profesional, orang muda yang modal pusingan dia, modal minima dia sampai 5,000, 10,000 ada. Dulu 100 je. Tapi bayanglah kalau 100 ni apa boleh buat? Kan? 100 kali 20. Dapat 2,000. Mana? 2,000 Dapat 2,000. 2,000 apa boleh buat kan? 2,000 saya tak nampak lah dia punya kesan yang besar lah. Okey, baik Datuk. Peranan ketiga, apa peranan angkasa yang Datuk pimpin sebagai Presiden Angkasa? Dan saya nak tanya juga Datuk, berapa jumlah wang yang terkumpul yang pada perkiraan angkasa dalam koperasi ini dari sekarang ni? Okey, mengikut statistik yang dikeluarkan oleh SKM, modal iaitu saham tu, saham yang dikeluarkan oleh setiap orang yang menjadi ahli koperasi 7.3 juta tadi ialah setakat ni sebanyak 17.4 bilion. 17.4 bilion. Itu saham macam Datuk ada koperasi, Datuk bagi saham 1,000. Saya mungkin koperasi kecil sikit, kita koperasi saya 17.5 bilion ringgit. Saya kecil sikit, saya bagi RM100 kan. Macam sahabat ni Jack dia kaya sikit, dia mungkin 10,000. Jadi total tu 17 bilion. 17.4 bilion ya. Bilion dok ya. Bilion. Ya Datuk terpaksa menyelenggarakan peranan. Tapi ini semua tak ada pada angkasa. Ini semua adalah pada koperasi masing-masing. Tapi total yang disumbangkan, maknanya katalah 7 juta orang ni berpakat, okey kita bubar koperasi tak relevan lagi, kita masuklah angkasa. Kita bukan. Maksudnya tadi kita buat bisnes, kita tukar jadi syarikat. Jadi bayang mana 17 bilion. 7 bilion ni tak ada dah. Dia pergi tempat lain jadi lain. Faham dah. Jadi kita sebenarnya daripada 7 bilion tu aset ni aset.
kalau angkasa ni saya cakap, angkasa juga macam koperasi lain, siap mana. Jadi aset saja keseluruhan aset 161.5 bilion. 161.5 bilion. 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 Bukan bilion itu. Bukan, Oh, besarnya bukan tu. bilion. Dari segi aset dia. Bilion. 1.61 bilion. Menempatilah kalau dulu zaman almarhum Tun Gafal selalu bercakap bilion-bilion lah. Ya, dan ini sumbangan yang sumbangan langsung daripada 7.3 juta tu. Ahli ya. Dan daripada jumlah tu kita tahu daripada jumlah dan perolehan turnover turnover sehingga ini 6 bulan. Ya. 6 bulan ni 30.9 bilion. 30.9. Turnover maksudnya tadi aktiviti business perniagaan. turnover. Ya. Aktiviti perniagaan yang dibuat macam-macam lah kan. Dan itu dari segi jualan, tetapi kita kena ingat daripada situ berapa ribu orang yang boleh bekerja. Ya. Berapa juta zakat yang kita keluar dan berapa juta pula puluh juta yang cukai kita bayar kerajaan. Dan sumbangan. Sebab itu saya panggil Datuk. Sebab kita nak membina ekonomi bangsa. Jack. Dan saya suka nak bagi tahu hampir 90% ahli koperasinya terdiri daripada Bumi Putera. Bumi Putera. 90%. 90%. 90%. Alhamdulillah. Merangkupi Sabah Sarawak. Merangkumi Sabah Sarawak. Dan kalau untuk Melayu saya sangat 70-80% Melayu. Sebab kita tahulah sebab orang kita ni Melayu ni dia dah biasa dengan gotong royong. Ya. Konsep ni gotong royong lah. Konsep bergotong royong. Kalau kita ingat dulu masa ialah mungkin dia anak muda. Tapi dulu sebelum ada koperasi popular, sebelum ada koperasi di kampung-kampung, apa yang kita buat gotong royong lah. Ya. Gotong royong. Lagi tu kalau tempat saya dipanggil berdraw. Berdraw ni hari ni saya pergi contoh. Hari ni saya pergi menanam padi di sawah Datuk Kamal. Bersama dengan berapa orang. Ya. Besok saya pergi ke tempat lain dan lusa geruk tu pula pergi tempat saya. Itu konsep berdraw. Berdraw lah. Berdraw dah ataupun gotong royong. Itu konsep lah. Dan lagi satu dari segi kewangan. Ya. Dari segi kewangan ni kita biasa dengan perkataan kutu. Bukan kutu rambut. Bukan kutu. Kita katalah kita bertiga ni. Ting-tong kalau Cina dia panggil tiga, ting-tong. Ya. Datuk kata okey kita keluarlah 10,000 seorang. Jadi kita undi ataupun kita sukarela. Okey Datuk kata Jack kata round pertama ni aku nak. Okeylah, you ambil lah 30,000. Next time pula besok Datuk Kamal pula. 30,000. Saya last kali saya 30,000. Itu konsep kutu. Dan sebenarnya koperasi ni kutu lah. Itu dari segi konteks dalam budaya Malaysia kutu ni. Tapi kalau dari segi konteks Islam, kita Melayu ni 100% Islam sepatutnya dalam pelbagai penjelas. Betul. Orang Melayu tu Mesti Islam. Kalau tak Islam bukan Melayu lah. Tak Melayu, mengamalkan budaya cakap Melayu dan sebagainya lah. Itu sebab ada setengah negeri di Malaysia dah anggap kalau orang tu Melayu bedak Keluar dari Islam. bukan kalau orang tu convert masuk Islam mualaf, lepas tu dia mengamalkan budaya Melayu dan Melayu lah. jadi Melayu lah. Itu clear. Secara perlembagaan Jadi betul. apa pula nak jadi pada saya apa pula dia orang nak jadi pening sangat pasal ni kalau nak jadi Bumi Putera nak jadi Melayu Gitulah cara dia. itulah sebab benda Cara itu dia. dia benda kan dari situ. Dan itulah sumbangan dan saya jangka perolehan ni saya jangka insya-Allah ini setakat bulan Jun separuh tahun pertama. Maknanya 6 bulan pertama. Dan saya jangka insya-Allah tahun ni mungkin saya yakin kita boleh capai 60 bilion. 60 bilion Turnover turnover. 60 bilion. You cuba bayangkan. 62 kalau katalah
kita simple buat. Bayar zakat 2.2. 2.5. Bayar. 6 bilion kali dengan 2.2. 120 juta. 100. 120 juta. 20 juta. Lebih. Zakat melalui ni. Berapa ribu orang senang boleh kita bantu. Betul. Tak, yang paling Lepas penting bidang pekerjaan. Senang kita bantu. Lepas tu pekerjaan. Sebab di dalam koperasi ni dia banyak aktiviti lah. Okey. Tapi kita klasifikasikan kepada 9 fungsi aktiviti. Dan ini yang ditetapkan oleh kerajaan, ini yang ditetapkan oleh SKM pembahagian koperasi. Dan kalau dari segi angkasa, oleh kerana angkasa tadi saya sebut, selain daripada tugas dia menyatukan koperasi di bawah satu APEC, dia juga mewujudkan jaringan antara dalam negara dan antarabangsa. Angkasa juga telah beri tanggungjawab selaras dengan peranan masing-masing adalah untuk merangsang dan menjayakan perniagaan koperasi. Itu kerja angkasa lah. Dan ini sebab saya yakin pada hujung tahun ni, untuk tahun depan punya data yang keluarkan SKM, insyaAllah perolehan untuk 2023 boleh capai 60 bilion. 60 bilion. Ini dia. Jadi kita pun menyambut hari ni New Year kan. Itu 2024. tahun 2024 hari pertama ni. Nak cerita pasal hari banner. ni lah hari ni kan. Ya. Jadi Ya. sudah tentulah pentadbiran telah melakukan unjuran untuk 2024. Selain daripada unjuran, mungkinlah kita akan angkasa akan mencapai lebih daripada 60 bilion insya-Allah. Tapi selain daripada koperasi, gerakan koperasi. Jadi apakah sebenarnya yang akan dilakukan oleh angkasa untuk tahun 2024? Okey, selaras dengan peranan yang telah pun diberi oleh kerajaan. Ya. Peranan angkasa macam saya sebutkan tu merangsang dan membantu menjayakan perniagaan koperasi. Dari segi angkasa kita ada plan strategi sampai tahun 2050. Saya bukan buat untuk 5 tahun. Kita buat sampai 2050. Maksudnya 30 tahun. 25 tahun. 25 tahun ya? 26 lah. Jadi soal yang sama ada kita ada lagi dekat angkasa ataupun kita dah jadi roh dah. itu cerita Perkara lain. kedua lah. Ya. Maknanya macam Datuk Nenek kita dulu lah. Ya. Kita dapat nikmat hasil ni adalah daripada apa yang disumbang oleh Datuk Nenek kita tu. Contohlah. Ya. Hari ni kita boleh makan royan musangking atau royan kunyit, royan kampung. Ya. Ditanam oleh Datuk Nenek kita. Betul. Jadi itu sebab dalam angkasa saya dengan kawan buat dasar sampai 2050. Saya mengambil iktibar daripada pengalaman kita. Sebab di mana-mana negara lah, termasuk negara kita, perubahan polisi, bila tukar kerajaan, tukar polisi. Bila tukar ketua pengarah, tukar polisi. Ya. Bila tukar HOD, ketua jabatannya, tukar polisi. Jadi ini merugikan kita. Ya. Biasanya lah, ini biasalah. Biasanya kelemahan kita kena akui. Biasanya kelemahan kita, kalau orang yang ambil alih tu, biasa dia akan kata polisi orang yang sebelum ni tak bagus. Itu normal lah. Dia orang kata polisi orang yang sebelum ini bagus. Itu dia. Dia macam Meluding jari. dia macam janggal lah, angka yang janggal. Kalau orang nombor satu, orang nombor satu keluar, masuk orang nombor dua kata polisi yang nombor satu tak bagus. Lepas tu masuk pula orang nombor tiga kata polisi orang nombor dua tak bagus. Polisi orang nombor satu dulu bagus. Rugi kita. Okey, pelayar saya tu Puan Khalid Ali, dia bertanya, dia kata majoriti kaki tangan kerajaan Melayu yang jadi ahli koperasi ni sebab senang nak buat pinjaman. Macam mana itu, Datuk? Itu salah satu daripada aktiviti yang dibuat oleh koperasi. Okey. Dia kalau berbalik pada aktiviti koperasi ni banyak tu. Ya. Banyak. Sangat berpuluh lah. Dan kita klasifikasikan kepada 6 ataupun 8 ya. Yang ni pinjaman ni aktiviti di bawah sektor perbankan dan kewangan. Okey. Jadi pegawai kerajaan ialah kita tahulah setengah tu
mereka kadang ini biasa yang popular yang saya dipahamkan, yang tahu kita tengok sebab angkasa menguruskan bayaran balik pinjaman dia kepada koperasi-koperasi yang dipinjam. Itu kerja angkasa melalui potong gaji. Itu orang sebut angkasa ni banyak duit. Memanglah sebab sebelum duit yang duit bayaran balik yang duit kutipan yang dibuat oleh akaunten negara atas dipulangkan balik kepada di mana dia buat pinjam. Jadi dia serah kepada angkasa. Sebab koperasi itu bergabung dengan angkasa. Jadi itulah kelebihan kita. Dan untuk makluman, sebulan banyak ni pegawai kerajaan ni yang buat pinjaman peribadi ni bulanan, dia bayar bulan, ansuran bulanan yang dikutip ni, yang diserahkan, diuruskan oleh angkasa untuk pulang balik pada koperasi di mana mereka minjam atau bank mana dia minjam. Sebulan kita uruskan lebih kurang 1.2 ataupun 1.3 bilion. Itu orang kata, angkasa banyak duit. macam ni lah. Jet buat pinjaman. Okey. Lepas tu majikan Jet potong duit itu untuk bayar balik kepada koperasi di mana Jet pinjam. Jadi oleh kerana pinjaman peribadi ini salah satu daripada aktiviti yang disediakan oleh koperasi untuk kemudahan kaki tangan dia, maka ni semua kutipan yang dibuat untuk dipulang balik ke koperasi itu oleh akaunten negara ataupun majikan diserah pada angkasa. Okey, angkasa, you tolong selesaikan bayaran kutipan daripada itu kepada koperasi-koperasi atau bank yang dia pinjam. Itu kerja angkasa. Kita tu tak lama, dia punya, tak silap saya, SOP yang dia beri dalam 5 hari ataupun 3 hari je. Cepat lah. Terkumpul lah duit tu. Terkumpul lah. Jadi macam Jet lah, nak bayar ke Datuk lah. Tapi dia tak bayar direct. Sebab Azwan buat pinjaman juga. Yang lain buat pinjaman juga. Dia AG tak bayar direct ke Datuk. Tapi AG kata you Azwan serah kepada saya untuk bagi Datuk. Itu kerja angkasa. Jadi saya pun dapat ada yang duit ansuran bayar balik tu. Daripada ni kita pegang kejap dan terus bayar balik kepada. Itu kerja kita. Datuk, satu ketika dahulu, saya ingat dalam sekitar tahun 70-an, tugas mengutip duit-duit yang orang berhutang kerajaan ni dikendalikan oleh Bank Rakyat. Apakah program itu dipindahkan kepada angkasa? Dia oleh kerana sebab kajian, kalau ingin akta, labor law pun ada peraturan. Dan tangan kajian very strict. Maksudnya, dia kena kawal. Dia tak boleh buat pinjaman 100%. Makna dia kalau gaji dia 10,000 tiap bulan kena bayar hutang. Tak boleh. Dia hanya boleh buat pinjaman setakat 6,000 saja. 4,000 6,000 ya. 6,000 ya, 6,000 boleh, lepas 60% daripada 60% saja. Maknanya 40 tu mesti. Itulah kerja. Dan yang ini dibuat oleh angkasa. AG punya kod tu diberikan oleh AG kepada angkasa untuk buat. Ini dia kerja angkasa lah. Salah satu daripada kerja itu orang tengok macam bukan Datuk saya, bukan Jet saya, ramai orang punya persepsi begitu, mengatakan of course lah, maksudnya tadi dalam satu ketika sebelum sampai ke Datuk, saya pegang duit tu. Jadi pada waktu pegang tu orang tu, angkasa. Memang betul kita uruskan 1.3 bilion sebulan. Awal bulan of course lah, kita adalah dapat sikit upah untuk mengurus kita dapat. Untuk koperasi kita hanya kenakan kadar mengurus tu lebih kurang dalam antara lebih kurang 0.6%. Kalau bank
bank bank ataupun Syarikat institusi yang lain pinjam, kita ambil 2%. Sebab nak subsidize kepada koperasi. Kalau koperasi kena juga 2%, dia nanti apa sangat keuntungan kepada koperasi kan. Koperasi sebab koperasi ni dia banding dengan bayar rakyat, koperasi tak adalah besar sangat dia punya tabung yang nak beri pinjaman. Dan balik pasal bayar rakyat tu, dulu memang untuk bayar rakyat. dulu ya. Mungkin dulu tapi oleh kerana tak ada lah untuk kawalan, dan bank rakyat pun nampak sebab dia fokus kepada lain lah. Commercial bank. Commercial bank dia. Jadi tugas lagi satu dia sebab dia bayar rakyat juga koperasi bawah angkasa. Bawah angkasa juga. Jadi urusan tu memang dibuat oleh pihak angkasa. Okey. Jadi kita dapat tu, dan angkasa pula sebagai APEC kita ada buy-on dengan kerajaan. Jadi dia kata angkasa ni, untung angkasa kena sebahagian, bukan untung, sebahagian daripada pendapatan angkasa ni mesti dipulang balik kepada ahli-ahli koperasi. Pada ahli. Dengan cara apa? Ya itu yang kita buat program, kursus, seminar, lepas tu buat projek perintis dengan koperasi macam saya sebutkan tadi kan. Ini saya melawat koperasi tu untuk tengoklah apa yang dia orang perlu bantuan dan sebagainya. Itu role kita kalau nak buat pendedahan dan sebagainya. Jadi ini peranan kita. Jadi orang kadang-kadang mengingatkan angkasa ni bisnes dia maksudnya dia macam dari segi dia macam konglomerat lah, tapi konglomerat kita dia lain. Memang kalau ikut kita ada 15,000 koperasi yang disatukan tu kan. Maknanya 15,000 macam perniagaan. Kita kena tolonglah. Itu kerja angkasa lah. Jadi Datuk, saya nak tanya, dalam sudah tentu Datuk ada statistik di mana Datuk dapat lihat koperasi-koperasi mana yang sebenarnya buat untung paling banyak. Sektor mana saya rasa yang sebab mungkin penonton di luar sana pun teruja nak menjadi ahli koperasi. Dia yang paling dalam konteks kita di Malaysia yang paling buat untung ialah koperasi buat pembiayaan peribadi lah, buat pinjaman. Okey. Kita ada 600 lebih kurang koperasi yang buat kita panggil koperasi kredit. Jadi koperasi ni dia dapat modal daripada saham ahli. Jadi ahli tadi minimum 1,000 contoh. Tapi ahli boleh jadi 10,000, 20,000 seorang tu pulang lah. Jadi aset duit yang dikumpul tu ahli kadang-kadang dia tak nak pakai. Jadi macam pelaburan. Jadi ahli duit simpan yang dipelaburkan tadi disimpan oleh ahli, dikeluarkan sebagai pinjaman kepada ahli lain yang memerlukan. Jadi kita tak lihat sektor ni lah, sektor sektor perbankan dan kewangan ni. Di bawah sektor ni yang memberi pulangan yang besar. Dia apa masalah tahu? Pegawai kerajaan kita potong bayaran balik dekat dia punya majikan. Jadi kita ambil dulu lah, majikan ambil dulu, AG ambil dulu, lepas tu serah dia kena bayar lah. Jadi itu memang untung. Itu sebab orang sekarang ni banyak orang nak buat koperasi kredit. Tapi kerajaan pun dah buat polisi tidak adalah koperasi kredit yang baru sebab masalah nanti kita tak nak dia bersaing. Bersaing lama lagi lah banyak tak menguntungkan sebab pegawai kerajaan tak bertambah. Pegawai kerajaan katalah ada 2 juta kan masuk GLC dan sebagainya. Itulah. Dia ada tambah. Maksudnya kalau pencing ganti yang tu je. Jadi mana kadar perkembangan perniagaan ni sudah tepu. Itu kerajaan dah stop. Dan sebahagian besar juga koperasi selain daripada bank lah. Sebab dia ada 2 yang macam satu bank rakyat. Lepas tu satu lagi koperasi bank utama iaitu dulu koperasi
di Penang. Ya. Jadi sekarang dia settle dia macam bank koperasi. Itu je dua. Yang lain koperasi kecil-kecil. Jadi koperasi kecil pun tak boleh buat untung banyak sangat pun. Sebab sekarang kita tahu lah bersaing dengan bank luar lagi lah ada kan. Bersaing dengan bank. Okey, Betul. Dok. Saya nak bertanya dari Dok, pasal koperasi ni juga, saya yang sepengetahuan saya lah, koperasi nelayan, koperasi Ya. pekebun kecil, koperasi perniagaan, bukan? Jadi rakyat pun nak tahu juga. So, apa Angkasa punya peranan untuk memajukan koperasi? Sebab kebanyakan koperasi kadang-kadang ni, contohnya kalau nelayan ni, kalau nak dapat bot dia masuk koperasi. Itu alamatnya. Jadi kalau tak daftar dengan koperasi nelayan tak dapatlah Yalah. kemudahan-kemudahan yang kerajaan betul, sediakan. betul. Jadi sebab tu mereka menjadi ahli koperasi itu hanya semata-mata kerana untuk mendapatkan kemudahan yang begitu. Jadi apa peranan Angkasa di bawah pimpinan Datuk untuk memastikan koperasi nelayan, koperasi pekebun kecil, pekebun kecil yang getah dan sebagainya, Pesawah. yang sekarang ni kerajaan begitu berusaha sehabis mungkin untuk memastikan pekebun getah dapat pendapatan yang lebih baik. Sebab itu letakkan Datuk Johari Ghani sebagai menteri di situ untuk memajukan komoditi. Ya, saya percaya dia mempunyai Kemampuan. kebolehan untuk menaikkan lagi meningkatkan jualan minyak sawit, menaikkan harga sawit. Lepas tu sama-sama boleh meluaskan lagi pasaran getah supaya harga naik dan untuk kita tahulah pekebun kecil ada lebih kurang 1.5 juta. Yang ini yang perlu dibela. Dan yang paling penting sekarang ni, koperasi Felda. Nak tanya juga apakah di bawah kawalan Angkasa atau macam mana? Tadi berbalik yang sebenarnya macam saya sebutkan, Angkasa ni sebagai APEC. Ya. Dia dalam dunia ni hanya tiap-tiap negara satulah, biasanya satu APEC ni. Jadi semua isu-isu, semua program kemudahan pembangunan perniagaan koperasi itu selalu APEC yang buat main peranan. Jadi dalam konteks ni semua koperasi lah. Isu-isu ataupun kita sentiasa banyak isu-isu yang belum selesai yang perlu kita hadapi. Baru ni kita ada persidangan serantau koperasi-koperasi rantau Asia Pasifik. Kebetulan saya adalah merupakan sebagai naib dia. Tanya Dok, dilantik sebagai naib untuk tapi yang ada di Itali tu macam mana tu? Yang itu dia gini ya. Di peringkat antarabangsa dia ada ICA. ICA ni macam PBB. Di ICA pula dipecah regional. Dia ada 4. Eropah, Amerika, lepas tu Asia Pasifik, satu lagi Afrika Afrika. Jadi dalam sektor ni dia ada wakil lah. Kita duduk dalam Asia Pasifik. Asia Pasifik ni boleh kata separuh dunia ni di rantau Asia Pasifik sebab India dalam tu, China dalam tu, China 1.2 bilion. Lebih kurang lah. Lepas tu India 1 bilion lebih, dah 2 bilion. Itu tak campur lagi. Kita ASEAN dekat 700 juta. Dan ASEAN sendiri saya adalah presiden. Jadi di peringkat antarabangsa. Jadi memang kita pun bincang dan kita buat resolusi supaya minta kerajaan ataupun agensi yang menjaga koperasi ini supaya berpaki undang-undang yang tak mesra koperasi. Di Malaysia ni banyak contoh. Kalaulah koperasi nak buat umrah, dia kena ambil lesen pelancongan. Ada juga. Untuk ambil lesen pelancongan. Tak sedar Syarif cakap nak kahwin pun pinjam koperasi. Itu that's why. Ada. Dan itu sebab banyak kan pegawai kerajaan, pegawai kerajaan. Nak kahwin pinjam koperasi. Saya tadi tak nak bagi contoh. Itu saya kata beli tanah kan. Contoh kan, aset lah. Dia kata. Tapi ialah kebanyakan baru kerja. Jadi 2-3 tahun lepas tu dah nak settle down, nak kahwin. Pilihan yang ada, okey, ambil loan lah. Ambil loan dengan koperasi. Jadi, loan dia boleh bagi, tadi 6 kali ganda lah. Kalau gaji RM10,000, ya bolehlah ambil sampai RM60,000. Kan? Bayarlah 10 tahun. Kalau nak bayar 10 tahun, bayar. Tak, ini pandangan pertanyaan Musyarim. Dia pelai-pelai kita, dia bertanya itu. Yalah, betul lah. Sebab dia ada pelai yang kata, ni kalau ni Rabudin Pasarat, dia kata, ni kalau asyik tukar polisi je, pimai-pimai tangkap. Itulah itu sebab saya cakap. That's why kita ada
plan strategi yang Angkasa buat sampai 2050. Ah, Saya tertarik tentang loan koperasi ni. Ya. Berapa kadar? Dia terpulang kepada kepada koperasi kredit tu sendiri. Okey, Jadi, dia ada range. Dia ada range. Kalau itu sebab kita galakkan ahli ahli-ahli termasuk ahli koperasi kredit menyumbang melabur dalam koperasi saham dia dengan lebih besar. Supaya bila koperasi kredit tu besar dia punya fund, jadi dia boleh bagi kepada ahli dia dengan harga yang rendah lah. yang rendah berbanding kalau dia koperasi kredit ni ada tiga kaedah untuk beri pembiayaan. Satu dalaman, modal dalaman. Satu pinjaman daripada bank. Yang ni maksudnya dalaman tu duit dia dan dia uruskan sendiri. Lagi satu dia buat pinjaman bank dan dia juga uruskan bagi pihak bank. Ada lagi satu kes yang ni kita dah tak setuju. Kita memang sokong. Ada dulu dia bank-bank komersial dia ni guna dia. Jadi sebagai orang kata sebagai laluan je. Koperasi tak buat apa-apa ambil komersial. Tak boleh. Sebab tujuan koperasi kita tubuh supaya orang boleh terlibat secara langsung. Sebagai kawalan juga Datuk ya. Kawalan. Jadi sekarang ni ada dua model. Jadi kalau pinjam bank ni dia akan jadi mahal sikit. You bayang katalah bank bank X lah. Dia beri kepada koperasi 6%. Okay? Koperasi kurang-kurang nak ambil 2% lagi kau zero. Sudah jadi 8. Tapi kalau since Datuk bercakap soal koperasi ni, Datuk, saya orang politik tu. Saya orang UMNO tu. Ya. Tahu. Saya bukan warga UMNO, saya orang UMNO, bukan ahli UMNO. Datuk pun orang UMNO jugalah, yakin saya tu. Kita dulu ada ini koperasi UMNO. Apa jadi tu? Okay. Mengikut apa yang saya tahu sejarahnya KUB KUB. Saya ingat masa kita masa tu ialah Datuk pemuda, saya pun pemuda masa tu. Masa tu memang KUB ni antara koperasi yang orang kata sebagai aktif. Jaya lah. Ya. KUB, Koperasi Usahawan Bersatu. Ditubuhkan, dilancar tak silap saya pada 12 hari bulan Mei 1977 oleh almarhum Tun Hussein On pada waktu tu. Dan kalau kita ingat dulu, masa dulu mesyuarat cawangan, wakil bahagian dia akan datang resmikan mesyuarat atau melihat mesyuarat. Dan biasa wakil bahagian ni dalam masa dia resmi tu dia juga akan promote perubahan. Belilah saham KUB ya. KUB ni dia antara tak silap saya pada waktu tu masa tu lah ya. UMNO bukanlah sampai jumlah dia besar sampai sekarang dia. Dekat 150,000 orang ya. Betul? 150,000 orang menjadi ahli. Banyak juga. Dan turnover dia cuba bayanglah. Dia punya yuran saham dia dekat 20 juta. 20 juta pada waktu tu. Tahun 97 20 juta bang kali sekarang dekat nilai 1 bilion 2 bilion sekarang. Dan dia masa zaman kegemilangan dia tu dia boleh perolehan dia sampai 200-300 juta. So apa dah jadi KUB sekarang? Selepas daripada tu, kalau ingat dulu, dia macam konglomerat. Dia macam lebih kurang macam angkasa lah. KUB, lepas tu KUB wujudkan, saya ingat, permodalan KUB lebih kurang macam tu sebagai subsidiary. Jadi subsidiary ni akan melabur. Saya ingat, dia banyak aktiviti di pelancongan ada, perladangan ada, insurans ada, hotel ada. Kan? Kewangan pun ada? Ya, kewangan ada. Pada tu at one time, saya terlihat lebih daripada 20 anak syarikat subsidi di bawah KUB. Tapi saya ingat hari tu oleh kerana pemikiran waktu tu, kalau KUB ni still koperasi, dia tak boleh berkembang. Kononnya. Ya. Sebab itu dia convert KUB itu jadi KUB berat sekarang. KUB berat sekarang kalau kita tengok jangkaan perolehan dia untuk 2000
23 ni kalau tak silap saya dia hampir 500 juta. Oh. Dia pernah sampai kalau ikut 500 juta. Perolehan dia. Perolehan kalau dia untung 10%, 50 juta. So, apa jadi? Jadi koperasi ni padam lah. KUB masih gagah lah. Tapi koperasi tak adalah. Apakah Datuk? Jadi maksudnya tadi, maknanya ahli-ahli you dah mendapat manfaat dulu, tak dapat apa-apa lah. Tak dapat apa-apa, Dok? Tak ada, dah bubar. Tapi Ya, sebelum dia convert jadi berhad, adakah mereka bayar kepada ahli-ahli koperasi yang Dia kena buy out? dia kena baik, kita kena ambil balik saham kita. Bila dia korporat, bila dia jadi dia korporatkan koperasi itu, saham-saham ahli ini dia kena pulang balik. Saya percaya itu hari dia pulang, tak tahu berapa bilion daripada tu, tapi dengan modal yang 20 juta yang ada tu, paling tidak 20 juta dia kena pulang balik lah kepada Ya, ahli. sepatutnya manfaatnya didapati oleh ahli. Ahli lah, saya tak, yang tu kita tak tahu apa cerita, tapi saya yakinlah bila macam juga yang pengalaman kita dengan Felda. Ya. Bila cakap koperasi Felda. Koperasi Permodalan Felda, kan? KPF. Ya. Gabungan 300 koperasi-koperasi rancangan dengan koperasi kaki tangan, diwujudlah koperasi KPF, Koperasi Permodalan Felda. Dan kita tahu di Felda, ini ada idea dua pengasas Felda, pengurus besar yang dulu, yang mula Raja Alias. Kalau tengok di Felda, Felda ada 13, tak silap saya, anak-anak syarikat. Semua anak-anak syarikat tu sama ada minoriti atau majoriti ada saham koperasi pada waktu tu. Tapi bila Felda di FGB, bila FGB ada, FGB pulang balik saham tu. Pulang. Saya ingat tahun itu perolehan koperasi susut. Modal share koperasi susut. Lebih 2 bilion. Maknanya dia keluar lah. Dia pulang balik. Cuma masalah dia bila berlaku gitu, ahli-ahli tak dapat manfaat lah dah. Dia stop. Habis lah. Dia dapat lah balik modal dia yang dia labur dulu. Kalau dalam modal dia dulu satu orang 10,000, dapatlah 10,000. Tapi kalau dia masih lagi berjalan sebagai koperasi, dia akan dapat dividen. Kalau lah dia bagi 10% setahun hasil daripada aktiviti koperasi, dia akan dapat RM1,000 kalau dia ada RM10,000. Tapi koperasi bukan saja manfaat koperasi, bukan saja bentuk dividen yang dapat. Dia dapat lagi kemudahan-kemudahan lain. Dia ada mungkin koperasi itu ada tabung tabung dia insurans kan ahli-ahli dia. Kalau sakit masuk hospital, premi insurans koperasi bayar. Betul. Ada tabung pendidikan, anak-anak nak belajar dapat daripada koperasi. Ataupun anak-anak yang putusan cemerlang SPM lah sekarang. Duduk PM tak ada peksa lain kan. Contoh kan, budak masuk universiti. Sebab koperasi biasanya dia akan ada peruntukan untuk tabung selain daripada untuk rolling, untuk modal perniagaan, dia sebahagian daripada pendapatan keuntungan itu mesti dia wujud pada tabung-tabung. Itu sebab saya ada pengalaman oleh kerana koperasi di bawah kita sebagai APEC, walaupun kawalan tu tetap SKM lah. Tapi kita rapat dengan koperasi sebab bila perniagaan ke ataupun perkara-perkara yang perlu diangkat kepada kerajaan, suarakan kepada kerajaan, suarakan kepada SKN, penambahbaikan, kita akan bijak. Untuk makluman Datuk Kamal, kita bercadang untuk mengadakan Kongres Koperasi. Saya pun dah bercakap dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Masa dia datang hadir perhimpunan tu hari pun dia jumpa saya, dia kata, Angkasa nak buat kongres ke? Sebenarnya saya dah inform dah secara surat jemputan belum lagi. Angkasa nak buat kongres ke? Itu ayat pertama dia tanya saya kan. Lepas tu saya kata betul Datuk Seri. Sebab kongres yang akhir dulu pada tahun 70-an. Hasil daripada itu wujud angkasa. Jadi kita tengok dah lama. Kongres ni tujuannya macam ni tu.
sekarang ni dasar polisi kajian buat. Ya. Kajian kata, okey, koperasi kena buat apa yang kita nak buat dalam dasar ni. Itu kajian nak koperasi buat. Tapi kita pula melalui kongres kita nak beritahu ini kerajaan kena buat untuk menjayakan koperasi. Ya. Macam tu. Juga mungkin sebenarnya kita punya idea dulu. Lepas tu timbul pula cadangan, baguslah cadangan untuk melaksanakan Kongres Bumi Putera. Sepatutnya saya bulan Februari lah. Bulan Mac. Bulan Mac Ya. sekarang ni semua parti-parti semua dah ada Ya. buat apa ni. Dan kita akan tarikh tu kita akan tunggu buat Yaumul Muhammad. Tapi kita cadangkan kalau dapat kita nak buat masa sambutan sebab kita dunia ni dia ada hari koperasi sedunia. Mana satu hari tu semua koperasi dalam dunia akan buat perayaan buat sambutan hari koperasi dah. Tapi kita di Malaysia ni masa sahabat kita Datuk Ismail Sabri, dia buat kabinet waktu tu buat bulan koperasi. Satu-satunya dalam negara dalam dunia ada bulan koperasi. Orang lain buat hari koperasi. Ya, dia buat Kita buat bulan koperasi. Pasal nak promote, nak beritahu bahawa koperasi ni satu instrumen yang boleh mengimbangi mengimbangi pemilikan ikuti ekonomi dalam negara kita selain daripada untuk membasmi kemiskinan, menyatu padukan rakyat kan, menerusi kegiatan ekonomi. Datuk, saya masih lagi ingin bertanya tentang Koperasi Kewangan Usaha Bersatu, KUB UMNO. Apakah ada jalan bagaimana bekas-bekas ahli itu dapat balik? Sebab sekarang ni KUB kalau jadi kewangan usahawan kewangan dia dah listed company. Maksud dia dah listed company. Dia dah ya, listed sepatutnya company. lah. Ya, bukan. Share dia pun sangat, dia punya share pun masih okey sangat mungkin. Sepatutnya sebelum tu mesti dirunding dengan Badan Angkasa yang mengawal selia. Saya rasa sudah sampai masanya pimpinan negara memikirkan supaya selain daripada Menteri Koperasi kan, macam Angkasa mesti berperanan sebagai penyelia ataupun melihat bahawa perkembangan koperasi supaya bukan hanya koperasi ini tak boleh dilihat hanya sebagai untuk permulaan perniagaan, tapi untuk sepanjang perniagaan dan ahli itu mendapat faedahnya. Jangan sampai bila koperasi contoh, koperasi nelayan Pulau Pangkor misalnya tu ya, dia dapat lesen untuk import ikan daripada Indonesia misalnya. Dah berkembang akhirnya dia jadi sedia berhad pula. Sedangkan ahli. Jadi, bila siang berhad tu dia manfaat secara langsung pada individu yang bukan pada ahli. Jadi sedangkan menggunakan nama koperasi. Saya rasa perkara ini perlu dikawal Datuk. Ini ialah pasal keputusan ni salah satu prinsip koperasi autonomi dan independen. Maknanya kita hanya boleh nasihatlah. Tapi itu terpulang kepada koperasi sama ada. Tapi biasanya kalau you tanya saya percaya ahli koperasi tak setuju. Sebab kalau nak buat zakat, maknanya koperasi itu kena berbual. Ya, sebab itu saya kata tadi, sudah sampai masanya pimpinan negara memikirkan supaya diwujudkan satu dasar bahawa angkasa ini sebagai bukan saya nak beri Datuk, tidak ya. Saya melihat bahawa ada perjalanan macam mana KUB boleh jadi begitu banyak syarikat koperasi akhirnya mati tengah jalan. Mati tengah jalan kerana core business dia itulah pun dikuasai oleh individu yang berpengaruh dan dia dah tahu. Yalah, okeylah kalau dia contohnya dia jadi listed company, dia dah terbuka kepada individu lah. Gunakan koperasi dapat AP. Kerajaan akan membantu atas nama koperasi, tapi yang menjalankan perniagaan itu individu tentu dia sapu semua jadi ahli-ahli. Jadi di sini dia tidak merakyatkanlah ekonomi. Jadi getinya saya kata sudah sampai masanya Datuk kena fikirkan untuk pandangan saya lah angkasa menghantar satu permohonan ataupun satu dasar pembaikan penambahbaikan. Itu pandangan saya. Okey, saya insya-Allah kita akan masuk ambil kira pandangan Datuk tu, kita akan masuk dalam kongres. Yes. Kita akan jadi resolusi kepada. Tapi jangan anggap Datuk, ini pandangan daripada pelai-pelai saya Datuk. Tapi saya setuju supaya peranan koperasi itu mesti diperkasakan dan kerajaan mesti gunakan koperasi itu sebagai platform untuk menyeimbangkan ekonomi. Dan menggunakan tu untuk mengatasi masalah kemiskinan. Betul. Menaikkan taraf hidup menggunakan gerakan koperasi. Okey Dok, kita politik sikit Dok. Ni sudah mana koperasi ni. Politik sikit interject Boleh. Datuk sebagai orang politik, sebagai
Timbalan Pengurusi Tetap, UMNO Malaysia dan sebagainya. Kan sekarang ni kita ada kerajaan kita di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ada juga pelayar-pelayar bertanya, mereka buat survey. Pandangan Datuk macam mana kedudukan yang amat bermuat Perdana Menteri yang ke-10 ni atau PMX ni? Pandangan Datuk Seri bagaimana keadaannya, dan yang kedua, bagaimana persiapan sepatutnya dilakukan oleh kerajaan untuk menghadapi tahun-tahun mendatang? Sila Datuk. Okey, dia koperasi, kita ada polisi. Ya. Polisi kita, dunia pun macam tu. Di mana-mana itu polisi, ini universal. Ya. Kita, koperasi mesti sokong government of the day. Gambar of the day. Okey. Hari ni, kerajaan Pakatan Harapan, Madani. kerajaan perpaduan, gabungan antara Pakatan Harapan, UMNO Barisan BN. Nasional, GPS, GRA, 18 parti. dalam 14 parti. Ya. Kita kena sokong. Itu polisi kita. Soalan saya, Dan- macam mana ya, Datuk dan- punya lihat Dan kedudukan? saya sendiri secara peribadi lah melihat, saya ialah sebab kita ahli ramai. Ya, ya. Ahli kita ada telinga. Dan Ya. kita, saya sendiri selalu berjumpa, pergi turun padang dan kita dapat feedback. Secara umumnya mereka terima. Dan harapan yang tinggi diletakkan supaya kita boleh meningkatkan lagi kestabilan dan kita nak supaya dengan ada kestabilan itu kita boleh menjalankan aktiviti perniagaan, sosial dan budaya yang ada di koperasi. Itu penting. Jack, nak bodoh macam mana, Jack? Well, Dia politik ni, Jack. Dia tanya politik. sebab sekarang ni koperasi adalah berkaitan dengan perniagaan. Ya, Jadi perniagaan ni, orang bisnes ni sudah Ya. tentu dia nak kestabilan politik. ya, setuju. Jadi saya ingat lagi apabila mula-mula kerajaan perpaduan itu ditubuhkan, ditanya saya lah sebagai sahabat. Dia tanya saya bagaimana ni kerajaan ni akan kekal atau tidak. Daripada awal lagi saya yakin kerana ia akan kekal bersatu padu kerana secara politiknya Barisan Nasional dah serik dah dengan Perikatan Nasional. Jadi kita tidak akan pergi ke arah itu lagi dah. Saya cakap terus terang. Saya bagi itulah hujah saya pada dia. Dan lagi pun kita pun kena cuba dalam keadaan keterpaksaan, kita mencuba dengan Pakatan Harapan supaya kita pun nampak yang Pakatan Harapan sekarang ni, walaupun ketika itu adalah setahun yang lepas saya cakap tentang perkara ini, saya dapat lihat yang Pakatan Harapan ini saling melengkapi dengan Barisan Nasional. Contohlah Datuk, saya sebut Barisan Nasional menghadapi satu defisit dari segi pengundi yang bukan Melayu, orang Cina atau orang India. Kini kita dah ada sokongan daripada Pakatan Harapan di dalam tempat-tempat di mana kita bertanding di kerusi-kerusi yang mixed seats ni, yang ada Cina, ada orang India, ada orang Melayu kita ni, kita mudah untuk dapatkan undi daripada orang bukan Melayu. Jadi saya dengan begitu confident, sebab dia ni orang meniaga, jadi saya kata yakinlah apa kita punya kerajaan perpaduan ini akan kekal sekurang-kurangnya sampai next election. Ini pandangan saya. Saya sependapat dengan you lah. Dan oleh kerana kita khususnya angkasa lah, kita ada networking di peringkat antarabangsa dan kita pun selalu ada forum dan sama ada kita pergi dianjur oleh mereka ataupun kita anjur sendiri. Maknanya ia yang semakin bertambah baiklah, confident. Sebab kita ada pengalaman. Saya digerakkan koperasi sebab kita aktiviti core kita ialah perniagaan. Betul. Jadi kita ada pengalaman. Betul. Yang lepas, tiga Perdana Menteri. Satu hal. 3 Perdana Menteri. Kemudian bila tukar Perdana Menteri, tukarlah. Dasar. Tukar Menteri. Perdana Menteri tukar Menteri. Okey, bila tukar Menteri, tukar juga KSU. Bila tukar KSU, tukar juga pegawai-pegawai di bawah kementerian. Kan? SUB lah dan sebagainya. Itu satu. Lepas tu lagi, oleh kerana koperasi ni, angkasa ataupun dan semua koperasi Malaysia termasuk angkasa, kita takluk dengan SKM. Kita pun pening kepala je, tukar pengurusi SKM. Pengurusi eksekutif SKM. You cuba bayangkan. Kan? Perubahan polisi SKM. Saya pertama sekali bila tukar menteri, tukar pengurusi eksekutif, antara exercise pertama yang kita nak kena fahamkan mereka. Sebab sebahagian, sorry to say lah, maksudnya dia orang ni bukannya ada pengalaman koperasi pun. Lepas tu bila tukar pengurusi, tukar lembaga pengarah. Lembaga pengarah dalam SKM tu. Tiga kali tukar, 3 kali
3 kali tukar. Yang ni pening. Jadi Datuk mengharapkan Jadi kestabilan jadi politik ni. kita harap dan kita yakin ini akan memberikan sumbangan yang baik. Kita penting, kita setuju kestabilan politik dan saya pun selalu mengingatkan kepada kawan-kawan ahli-ahli koperasi. Prinsip kita ialah kita kena sokong government of the day. Ya. Jadi soal parti itu terpulang. Baik itu alhamdulillah setakat ni Datuk saya diterima baik. Saya kena faham dalam 15 ribu tu ada berbagai-bagai orang dan berbagai-bagai koperasi aktiviti satu hal. Tapi ideologi koperasi tu. Ya. Saya nak boleh bagi contoh. Bersatu. Dia ada koperasi dia. Yang ditubuh kan untuk banyak. Dia ada koperasi Sri Kandi. Dia ada koperasi Bersatu lah, Premium Bersatu, Kobes. Pakatan Harapan ada. Koperasi Harapan yang baru ni koperasi Keadilan Kira. Ni baru ni dilancar oleh UMNO tak ada. Jadi UMNO yang untuk pusat tak ada. Jadi saya percayalah paket bawah dia, tapi mungkin masa perhimpunan itu di antara ucapan aluan saya sebelum memulakan mengambil alih tugas yang diserahkan oleh Tan Sri Badarudin kan. Tu saya pun introduce diri saya dan saya pun bagi tahu. Dia kata ni Datuk Baik kata ni saya serah kepada Timbalan Pengurusi ni daripada Angkasa. Orangnya daripada Angkasa lepas. Saya explain daripada Angkasa dan saya pun cakap. Saya pun beritahu. Saya harap dengan adanya saya ni bolehlah kita fikir balik. UMNO kena fikir balik supaya kita ada juga koperasi macam dipunyai oleh pertubuhan politik yang lain. Kita nak. Sebab kita ada pengalaman KUB. Dan KUB yang ada sekarang ni cukup gagah dan kuat. Betul. Kan? Sebagai konglomerat. Jadi kita nak ada tu supaya senang. Kita ada contoh. Bank Rakyat ada 1 juta ahli individu. Bank Rakyat kan. Ahli individu sebagai bank. Jadi ini kita nak supaya pertama kita boleh menggabungkan dan sebenarnya bila kajian melancarkan dasar nak jadikan Malaysia negara usahawan 2030. Ini dasar yang dibuat. Jadi nak melahirkan usahawan ni tu mesti daripada muda, daripada kecil. Betul. Jadi the best platform ialah koperasi sebab kita ada koperasi sekolah. Ya, saudara, saya hanya menyarankan macam Raudin Pasarat, dia minta supaya koperasi, setengah koperasi tak dibendung supaya tidak ada lagi macam mana yang berlaku. Saya cuma boleh menyampaikan kebetulan. Ada juga pelai-pelai kita minta soal makanan. Makanan tu saya akan jemput menteri yang lain nantilah saudara. Sebab kita ni waktunya, terima kasih Datuk. Okay. Kita panjang masa Kita untuk pun terlibat sebenarnya dari segi aktiviti. Angkasa telah diminta oleh kajian untuk menggerakkan koperasi dalam memastikan keterjaminan makanan. Kita banyak aktiviti ternakan ayam, buat tenusu, daging dan sebagainya. Ada koperasi yang terlibat dalam bidang itu. Okey Datuk, malam besok kita akan bersama dengan Timbalan Menteri Dalam Negeri. Banyak cerita lagi isu apa yang berlaku di Jalan Silang, apa berlaku di Brickfield. Banyak cerita lagi. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk Fatah. Sahabat saya, memang saya terlalu rapat dengan beliau dan saya pun rasa bangga sebab beliau memimpin Angkasa. Angkasa ni dicetuskan oleh almarhum Wazir masa tu. Aziz. Rafidah Aziz, ramai tokoh-tokoh yang masih ada. Yang mencetuskan idea untuk Angkasa. Bagaimana Kepala Aziz juga mencetuskan ideanya tabung haji dan sebagainya. So jadi kita pun kata gajah mati meninggalkan belulang, harimau mati meninggalkan belang dan manusia mati meninggalkan jasa mereka untuk dikenang. Memanglah kita sentiasa mengenang mereka. Dan saya juga terima kasih kepada Datuk kerana sudi hadir. Jangan sedih Datuk, banyak benda nak boleh nanti kita boleh bincang. Kita boleh bincang spesifik sikit. Sebab memang saya kalau ikut memang kita nak jadikan koperasi sebagai tool untuk usulnya orang Melayu lah. Dan okey, terima kasih Datuk. Kita pun banyak juga yang kita boleh sampaikan kepada anak-anak muda dan insya-Allah kita bertemu lagi. Okey, saudara, jangan lupa AHF adalah studio AHF sentiasa menyediakan sesuatu yang baru, yang berbeza daripada orang lain. Matlamatnya adalah untuk lestari
kebahagiaan rakyat kerana kita adalah warga cinta damai. Dan bila kita berbicara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itulah prinsip kita. Kita jumpa lagi, Datuk. Terima kasih. Okay. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.